Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi penyampai buletin anda Zulfikri bin Muhammad dari buletin stres anda. Tekanan di tempat kerja ialah merupakan salah satu tekanan yang tidak baik. Tekanan di tempat kerja ini bakal memberikan satu implikasi yang sangat teruk terhadap emosi, fizikal dan juga mental seseorang itu sendiri. Tekanan tempat kerja maupun juga persekitaran yang kurang produktif di tempat kerja mampu memberikan kesan yang buruk terhadap gaya kehidupan seseorang. Tahukah anda bahawa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB telah mengeluarkan satu laporan yang menyatakan bahawa tekanan di tempat kerja ini mampu menyumbang kepada 5 penyakit kronik terbesar di dunia. Antara penyakit-penyakit kronik yang disumbangkan oleh yang disebabkan oleh tekanan di tempat kerja ialah depresi, masalah jantung, masalah hati kronik dan juga paru-paru berair. Tekanan di tempat kerja ini haruslah diselesaikan dengan cara yang lebih berhemah oleh seseorang individu itu sendiri. Kita haruslah memainkan peranan yang penting agar tekanan tempat kerja ini dapat kita tangani tanpa memberikan implikasi yang buruk terhadap mental, fizikal dan juga fizikal seseorang itu sendiri. Tahap kesihatan seseorang terjejas kerana stres menjadi faktor utama yang disebabkan suatu penyakit yang berbahaya. Oleh sebab itu, keadaan yang mengganggu selain juga turut terbabit daripada stres. Oleh sebab itu, keadaan yang mengganggu atau membina dalam kehidupan seharian menurut Fortana 1989 ialah stres dewasa ini. Fenomena stres yang makin kerap berlaku dalam kalangan para pekerja zaman teknologi moden ini dari masa ke semasa. Seterusnya kita akan bersama penyampai berita seterusnya. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Arsyad Al-Hafiz bin Ramli bagi slot tentang teori dan konflik stres. Kesejahteraan manusia yang dikaitkan tidak mengira jantina dan ini merujuk kepada kajian oleh Wadsworth 2010. Faktor berkenaan amat khusus dan bergantung pada diri kita bagaimana cara untuk kita mengawal perkembangan diri. Hubungan di antara tekanan dengan kesejahteraan ialah berkait dengan positif dan ini jelas dinyatakan oleh Casey pada tahun 2011. Morgan dan King 1986 turut mendefinisikan tekanan kerja suatu situasi yang berbentuk dalaman yang diakibatkan oleh tuntutan fizikal dan persekitaran dan keadaan sosial yang mampu membinasakan jika tidak dikawal. Lazimnya, banyak elemen yang menyebabkan berlakunya kepada stres kerja, namun terdapat dua sebab yang selalu menjadi fokus utama iaitu tuntutan kerja dan kawalan kerja. Menurut pendapat oleh Karaszak 1979, stres kerja berlaku apabila gabungan dua sebab ini terjadi. Tuntutan kerja yang banyak dengan gabungan kawalan kerja yang sedikit akan menjadikan suasana kerja yang tinggi, kemudiannya berlaku masalah mental dalam kalangan para pekerja. Tekanan kerja yang teruk akan mendatangkan implikasi yang buruk terhadap pekerja dan organisasi. Antara implikasinya ialah tahap taat dan setia pekerja kepada organisasi akan menjadi rendah menurut Palmer, Cooper dan Thomas 2004. Selanjutnya pula adalah slot buletin, iaitu isu atau punca berlakunya stres dalam organisasi awam. Pada hari ini, pelbagai bidang pekerjaan tidak kira sektor awam dan sektor swasta mengalami masalah stres dalam pekerjaan mereka. Stres menurut Schwab 1994 adalah sebahagian daripada penyakit epidemik yang kini rancak menular dalam sesebuah organisasi. Tidak ketinggalan dalam jabatan awam umpamanya antara isu dan punca berlakunya stres ini ialah akibat beban kerja yang banyak. Ini kerana kaki tangan awam biasanya selain memikul tanggungjawab melakukan kerja-kerja hakiki, dituntut juga untuk memikul kerja lain. Contohnya, seorang pembantu takbir juga diberikan tugasan untuk merancang jamuan Aidilfitri oleh pegawai atasannya.
Stres dalam organisasi awam juga boleh berpunca daripada masalah keluarga. Ini disebabkan kerana terikat dengan kerja. Memetik daripada Karabaya 2013, hubungan konflik antara keluarga dan terhadap tekanan kerja mempengaruhi bebanan kerja, suasana dan peranan kerja yang teruk. Suasana kerja yang tidak selesa juga menjadi faktor penyumbang kepada masalah stres. Ini kerana di setengah jabatan kerajaan terdapat ruang kerja yang terhad dengan timbunan dokumen yang banyak dan ini menyebabkan kaki tangan merasa tidak selesa. Terdapat juga sesetengah institusi awam tidak dilengkapi dengan teknologi yang canggih untuk melakukan pekerjaan, contohnya di luar-luar bandar yang melibatkan negeri seperti Sabah dan Sarawak. Berikut adalah tips yang dikongsikan untuk menghilangkan rasa stres. Mari ikut saya untuk proses regangan emosi ini. Teknik ini dipanggil teknik pernafasan relaksasi. Langkah yang pertama adalah duduk atau baring atau berdiri dalam keadaan yang selesa. Langkah yang kedua adalah tutup mata. Langkah yang ketiga, tarik pernafasan dengan mulut atau hidung sepanjang 2 hingga 4 saat dan letak tangan di atas perut dan rasakan perut anda kembang. Langkah yang keempat adalah hembus nafas sehingga habis sepanjang 2 hingga 4 saat dan rasakan perut anda kempis. Langkah yang kelima, berhenti 2 hingga 4 saat sebelum menarik nafas lagi. Dan langkah akhir sekali, ulang 10 kali atau sehingga kita rasa tenang. Buka mata apabila selesai. Selamat mencuba tips yang kita lakukan bersama tadi. Dan ke berita selanjutnya bersama rakan penyampai saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ismail Akil bin Ismail, menembus matrik 282-203, ingin menyampaikan pembentangan yang seterusnya. Konflik dan stres kerja dalam organisasi awam dan swasta adalah topik yang menarik dan penting untuk dikaji. Konflik kerja boleh berlaku apabila terdapat percanggahan antara tuntutan pekerjaan dan keperluan individu. Manakala stres kerja adalah keadaan di mana pekerja merasakan tekanan atau ketidakselesaan akibat daripada faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi mereka. Konflik dan stres kerja boleh memberi kesan negatif kepada kesejahteraan, kepuasan, komitmen dan produktivitas pekerja. Oleh itu, organisasi perlu mengambil langkah-langkah untuk mengurangkan atau menguruskan konflik dan stres kerja dengan cara yang sesuai dan berkesan. Perbezaan awam dan swasta. Terdapat beberapa perbezaan antara organisasi awam dan swasta dalam hal konflik dan stres kerja. Secara amnya, organisasi awam mempunyai struktur yang lebih hierarki, birokrasi, formal daripada organisasi swasta. Oleh itu, konflik kerja dalam organisasi awam mungkin lebih berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap peraturan, prosedur, kuasa dan komunikasi. Manakala konflik kerja dalam organisasi swasta mungkin lebih berkaitan dengan persaingan, pencapaian, inovasi dan perubahan. Selain itu, organisasi awam juga mempunyai tanggungjawab yang lebih besar terhadap masyarakat dan negara serta terdedah dengan tekanan politik dan sosial. Oleh itu, stres kerja dalam organisasi awam mungkin lebih berkaitan dengan tuntutan sosial, etika, integriti dan prestasi. Manakala stres kerja dalam organisasi swasta mungkin lebih berkaitan dengan tuntutan ekonomi, pelanggan, pasaran dan teknologi. Cara mengurangkan konflik dan stres kerja. Terdapat 5 cara, iaitu mengenal pasti dan menyelesaikan punca konflik dan stres tersebut, mengambil inisiatif untuk menyelesaikan konflik dan stres,
mengambil jarak ruang dari sumber konflik dan stres, mencari sokongan dari orang lain, dan akhir sekali iaitu menjaga kesihatan fizikal dan mental. Kesimpulannya, yang dapat dibuat adalah stres di organisasi awam mungkin lebih berkaitan dengan tuntutan sosial, etika, integriti dan prestasi, serta tekanan politik dan sosial. Manakala stres di organisasi swasta mungkin lebih berkaitan dengan tuntutan ekonomi, pelanggan, pasaran dan teknologi. Apapun perasaan yang dialami dan tindakan yang ingin diambil, dinasihatkan agar individu tersebut untuk mengemukakan diri ke pihak yang berwajib agar mendapat kaunseling dan rawatan mental yang tertentu bagi mengelak diri dari melakukan perbuatan yang tidak sihat dan di luar kawalan. Sekian, itu saja daripada saya, Ismail Akil bin Ismail, 282203, bersama rakan setugas saya untuk berita yang seterusnya. Kesan konflik dan stres kesihatan mental kepada pekerja atau individu. Kesihatan mental individu terkait dengan gaya hidup individu seharian dalam pelbagai konteks psikologi. Secara umumnya, individu yang mengalami konflik amat cenderung terdedah kepada masalah tekanan, kebimbangan serta masalah kemurungan. Isu konflik yang sering kali terjadi kepada pekerja adalah masalah tekanan. Hal ini boleh menyebabkan seseorang itu tertekan berada dalam keadaan yang tidak selesa dan akan memberikan kesan kepada kognitif, emosi dan tingkah laku individu maupun pekerja. Dalam konteks psikologi pula, tekanan boleh dibagikan kepada dua konsep bahagian utama, iaitu eustress dan distress. Eustress adalah tekanan bersifat positif yang membina terhadap individu dan akhirnya memberikan kesan positif kepada individu secara psikologi. Sebagai contoh, tekanan yang bersifat positif adalah pekerja menerima satu projek atau tugasan yang melibatkan peningkatan kerjaya individu. Tekanan tersebut dilihat memberi impak yang positif kepada psikologi individu bagi meningkatkan potensi diri. Dalam konteks konflik organisasi pula, individu yang mempunyai masalah konflik dengan organisasi tidak kira sama ada melibatkan aspek pengurusan atau individu, mereka cenderung mengalami tekanan yang memberi kesan kesihatan mental seperti masalah kebimbangan dan kemurungan. Menurut laporan Kesihatan dan Mobiliti Kebangsaan tahun 2001, menunjukkan bahawa statistik prevalen berkaitan kadar kemurungan akibat daripada tekanan kerja menyumbang sebanyak 20%. Kira-kira 450 juta pekerja mengalami masalah kemurungan yang serius pada statistik peringkat global. Kajian oleh Rohani dan Fatimah, 2006. Tekanan merupakan fenomena yang penting dan seringkali dikaitkan dengan prestasi kerja individu dan tahap kesihatan serta produktiviti seseorang individu. Tekanan yang berpanjangan boleh menjejaskan produktiviti serta kualiti. Justru itu, tekanan yang tidak diurus dengan baik boleh memberi kesan negatif kepada kesejahteraan individu. Seseorang pekerja yang mengalami masalah tekanan juga dilihat kurang bermotivasi, kerap tidak hadir ke pejabat, kurang atau enggan bekerjasama sesama pekerja, kurang bertolak ansur, bermasalah untuk menyesuaikan diri dan akhirnya memberi kesan kepada prestasi individu serta organisasi. Berita seterusnya. Okey, langkah mengatasi konflik dalam organisasi. Yang pertamanya, peraturan dasar dan perjanjian bertulis. Dari segi peraturan dasar dan perjanjian bertulis, yang pertamanya untuk memberi panduan kepada pengurus dan pekerja tentang cara konflik dan isu lain harus dikendalikan. Yang keduanya, untuk memastikan pemahaman bersama tentang hubungan pekerjaan. Jadi langkah yang kedua untuk mengatasi konflik dalam organisasi ialah pengurusan yang berkesan. Dari segi pengurusan yang berkesan pula ialah poin yang pertamanya, pasukan pengurusan yang berkesan adalah penting dalam mencegah kegelinciran semangat pekerja dan
peningkatan dalam pusing ganti. Yang keduanya, pemimpin organisasi perlu mempunyai kemahiran dalam mengendalikan konflik seperti kemahiran mengendalikan konflik pekerja dalam pasukan, cara menangani masalah sebagai seorang pengurus, cara yang sesuai mengikut jenis konflik yang dihadapi. Jadi langkah yang ketiga pula, latihan untuk pengurus. Jadi latihan untuk pengurusnya adalah yang pertamanya adalah majikan mesti memastikan latihan pengurusan yang berkesan disediakan secara berkala dalam organisasi. Yang kedua, pengurus harus dilatih untuk mengenali masalah, bertanya dan merangka penyelesaian sebelum isu itu menjadi pembaziran masa dan risiko undang-undang. Yang ketiganya, pengurus mesti memahami undang-undang dan peraturan asas perhubungan pekerjaan supaya mereka mempunyai sekurang-kurangnya pengetahuan am tentang hak pekerja mereka. Yang keempat, pengurus harus dilatih dalam cara menilai kebolehan pekerja mereka dan memahami kekuatan dan kelemahan pekerja mereka untuk menentukan tugasan yang munasabah untuk setiap pekerja. Bersama saya kembali untuk informasi seterusnya. Secara konklusinya, konflik dalam pengurusan yang boleh diselesaikan dengan berkesan mampu meningkatkan komitmen kerja dalam kalangan awam dan swasta. Keseimbangan kerja adalah faktor yang penting dalam memberikan keseimbangan kerja dan juga kehidupan dalam kalangan pekerja. Aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan boleh terjejas kerana berlakunya stres yang melampau di tempat kerja. Implikasi yang buruk disebabkan oleh stres perlu dielakkan dalam mengambil kira apa jua situasi, kerana perasaan stres dan konflik yang sukar dikawal dan diuruskan akan mengakibatkan implikasi yang teruk terhadap individu maupun negara, maupun memberi kesan kepada sebuah negara itu sendiri. Sekian buletin stres anda. Terima kasih.